Mereka datang ke negeri Sabah ini membawa satu matlamat, satu misi. Tinjau di negeri Sabah ini. Kalau kemarin mereka berada di Kota Belud, petang tadi berada di Sukau Kinabatangan, malam ini berada di Batu Sapi, besoknya pula akan berada di Beaufort dan sebahagiannya berada di Labuan. Apa tujuannya? Tujuannya nak tinjau, nak melihat, nak buat satu keputusan, calculation. Betulkah rakyat ini nak berubah? Bolehkah Pakatan Rakyat ini menang dalam PRU yang ke-13 ini? Seterusnya yang kita raikan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kami pada malam ini mengajak kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT, dapat bertemu mata, berjumpa dengan tuan-tuan. Tetapi maaflah, ramai yang kena berdiri, ya, tak cukup kerusi. Kerusi ada di depan sana, program UMNO, ya. Dan kita kemari, saya lihat tidak ada cabutan bertuah, tak ada, ya, minta maaf. Tidak ada basikal, tidak ada mesin basuh, tidak ada, ya. Hari ini kita datang untuk bertemu, mengikat silaturahim dan menyampaikan pesanan-pesanan dari pimpinan Parti PAS, PKR, DAP kepada tuan-tuan. Lalu kemudiannya mengharapkan tuan-tuan dapat memberikan kami sokongan dalam pilihan raya akan datang. Itu harapan kami. Kami merayu dengan segala rendah diri, rendah hati. Sudah apalah kiranya, ya, kalau berasa inginkan suatu perubahan yang lebih positif, baik untuk kita, baik untuk generasi akan datang, maka kami merayu sokongan tuan-tuan. Coba bayangkan itu hari kalau orang Sabah mengundi Pakatan Rakyat, memenangkan calon Pakatan Rakyat dari PKR, dari PAS, dari DAP. Begitu juga orang Sarawak, Pakatan Rakyat sudah memerintah Malaysia. Artinya yang belum lagi memberi laluan kepada Pakatan Rakyat ini, kita kata orang Sabah dan Sarawak belum membuat keputusan. Sebab itu 2008 kita belum sampai ke Putrajaya. Hari ini tuan-tuan, saya yakin orang di Sabah ini tidak mau lagi dipanggil oleh Najib Tun Razak sebagai simpanan tetap fixed deposit kepada BN. Tuan-tuan tahu apa ini fixed deposit? Kalau uang itu disimpan di dalam bank sebagai fixed deposit, diletak di situ, tidak digunakan, disimpan, tunggu bunga, tunggu interest, dapat interest 5%, 2%, itu saja. Yang kita ini duduk diam-diam, jangan bising-bising, dibagi pun begitu, tak dibagi apa-apa pun begitu juga. Itu bayangan fixed deposit Najib Tun Razak terhadap orang Sabah. Bagi saya itu suatu penghinaan. Kerana fixed deposit ini, tuan-tuan, adalah penyimpan yang tidak aktif. Kalau tuan-tuan dianggap sebagai pengundi fixed deposit, artinya tuan-tuan ini tidak aktif, ikut apapun, jalan yang teruk, rumah yang begitu, ya, tidak dikendalikan, prasarana air api tidak cukup, tetap menyokong BN. Itu fixed deposit namanya. Jalan raya yang berlubang-lubang, tadi ada satu tempat ada orang berhenti mengeluarkan pancing, lubang-lubang di jalan raya, seolah memancing dalam lubang-lubang. Itu nak dikeluar dalam surat khabar, menunjukkan betapa teruknya. Apa juga berlaku? Tetap dengan Barisan Nasional. Artinya itu fixed deposit. Bagi saya, tuan-tuan, untuk kita rakyat Sabah yang bermaruah, mengatakan kita ini fixed deposit adalah suatu penghinaan. Orang Sabah deserve more than this. Ya, Sabah ni, tuan-tuan, satu komponen Malaysia. Apa itu komponen Malaysia? Sabah, Sarawak, Semenanjung. Tetapi Sabah hampir-hampir menjadi anak tiri. Tuan-tuan tahu apa kata seorang ahli parlimen Barisan Nasional di parlimen? Namanya ataupun orangnya dari Kalabakan, di Tawau sana, parlimen Kalabakan. Dia bercakap dalam parlimen. Kalau tuan-tuan tak tengok muka dia, tak pandang di mana dia duduk di parlimen, kita menganggap dia ni macam orang pembangkang, meluahkan rasa kecewanya dia sebagai orang Sabah, dilayan
sebagai anak tiri di Malaysia ini. Bukan kami pembangkang yang bercakap demikian. Orang BN, orang UMNO marah dia, tuan-tuan. Dia bilang kami ini di Sabah seumpama duduk dalam satu, ataupun kita di Malaysia ini seumpama duduk dalam satu banglo yang besar. Ada banyak bilik, ada bilik air, dapur dan sebagainya. Dan kita orang Sabah, kata dia, kita orang Sabah ini dalam banglo ini diletakkan di depan bilik air. Tidak dapat bilik yang cantik, tidak dapat beranda yang cantik, pemandangan yang cantik, tetapi diletakkan di dalam bilik air dan di sekitar bilik air. Itu pandangan ahli parlimen UMNO terhadap penduduk di Sabah. Amat memalukan, mengecewakan. Saya yakin kalau tuan-tuan ada di parlimen ketika itu, tentunya berasa sebab kerana tuan-tuan 49 tahun merdeka di dalam Malaysia sepatutnya mendapat lebih daripada hanya menjadi pengiring saja, menjadi bridesmaid saja, ya, menjadi pembantu pengantin saja, bukan pengantin yang diraikan. Itu pandangan yang diberikan oleh ahli parlimen UMNO. Saya menjangka orang macam ini yang sudah ada kesadaran, saya yakin dia ada kesadaran, dia tahu bencana yang menimpa orang Sabah, dan kita mengajak dia. Lain kali kalau kita dalam parlimen ini mau mengundi, ya, mau meluluskan sesuatu, pikir untuk orang Sabah. Jangan undi buta tuli. Walaupun tak setuju, oleh kerana kamu BN, oleh kerana kamu UMNO, tetap sokong juga, walaupun ianya merugikan orang Sabah. Kita ingat dia mau ikut sama kita, tetapi tidak juga. Ahli parlimen ini tetap mengundi, ya, menentang kami dan menyokong Barisan Nasional apa saja, termasuk meluluskan ini saman AES, lalu lintas dengan kamera. Mungkin di Sabah tidak ada, tapi di Semenanjung, ya, sudah ada. Dan kalau berjaya nak dibawa masuk ke Sabah, ya, dia akan mengambil gambar kereta kita yang sedikit laju, ya, di tempat 60 km sejam. Kalau tuan-tuan bawa 61 km sejam, itu salah, RM300. Orang BN marah, orang BN tak setuju. Jadi kita kata, mari kita undi, tolak ini undang-undang. Bila kita angkat tangan atau bila kita mengundi, dia undi sokong juga, tuan-tuan. Tuan-tuan, Sabah ini negeri kaya, negeri paling kaya. Tuan-tuan tahu bajet dia 1 tahun 4 bilion, tuan-tuan. Baru ni dibentangkan 4 bilion lebih. Rakyatnya ada 3.2 juta sahaja. 4 bilion ini berbanding dengan sebuah negeri di Semenanjung, Kelantan, yang penduduknya 1.6 juta, separuh daripada orang Sabah. Belanjawan atau bajet Kelantan hanya 500 juta. 1/8 daripada Sabah. Tetapi tuan-tuan, statistik mengatakan negeri paling miskin ialah Sabah, bukan Kelantan. Kelantan, tuan-tuan, yang mengatakan Kelantan ini miskin, Najib Tun Razak. Di mana dia bercakap? Di Sabah. Datang ke Sabah dengan lagaknya dia kata negeri yang paling miskin Kelantan, kerana Kelantan ditakbir oleh PAS dan Pakatan Rakyat. Itu dia, mau memalukan. Mana boleh seorang Perdana Menteri berjalan ke sana kemari menghina negeri di bawah pentadbiran Malaysia sendiri. Malu, tuan-tuan. Tidak akan merasa malu. Patutnya sebagai seorang Perdana Menteri, kalau ada mana-mana negeri di bawah pentadbiran dia agak kekurangan, dia berasa sedih, bagi bantuan, apa yang diperlukan. Perlu lebuh raya, buat lebuh raya. Ini tidak. Kelantan satu-satunya negeri dalam Malaysia yang tidak ada lebuh raya. Sedangkan ianya negeri yang mempunyai potensi yang begitu luas, tetapi dianak tirikan. Walaupun bajetnya kecil, tuan-tuan, Kelantan tetap maju. Berbanding dengan Sabah, bajetnya besar, masih lagi dianggap negeri paling miskin. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana kepimpinannya. Kita ada Dok Guru Nik Aziz yang tidak boleh dicari ruang-ruang untuk mendakwa beliau sebagai korup, perasuah dan sebagainya. Tak ada jalan, tuan-tuan. Sedangkan di Sabah ini, Ketua Menteri, tuan-tuan, maaf cakap, dapat uang bukan sikit-sikit, 40 juta. Sudah pecah rahsia 40 juta,
Sudah malu, dia kata ini bukan uang untuk dia, tapi untuk UMNO Sabah. Jadi bukan saya yang rasuah, dia bilang. Yang rasuah ialah UMNO Sabah. Bagus lah tu. Tidak ada pengalaman. Tetapi sejarah menunjukkan amanah yang kita diberikan di negeri-negeri yang tak berada di Pakatan Rakyat cemerlang, Selangor dikatakan akan bankrupt di bawah Pakatan Rakyat, hari ini kekal sebagai negeri paling kaya dalam Malaysia. What can you say? What can UMNO say? Senyap mereka senyap. Ya. Kelantan semasa mula-mula menang, dibilangnya, di bawah PAS 3 bulan saja bankrupt. 22 tahun tuan-tuan tetap kaya. Allah bagi lagi minyak, lagi keluar gas lagi di perairan Kelantan, tetapi tuan-tuan tahu dirompak oleh kerajaan pusat. Jahatnya mereka, ya. Lim Guan Eng kekal menjadikan Pulau Pinang negeri yang paling banyak mendapat pelabur-pelabur asing. Jadi apa itu? Ya, yang paling bersih dengan sejarahnya, dengan kekuatannya, tanpa mengurangkan kebajikannya, membantu pembangunan Islam di Pulau Pinang. Lim Guan Eng, tuan-tuan. Bukan Ustaz Lim Guan Eng, just Lim Guan Eng. Mempunyai semangat untuk membangunkan sama rakyatnya, termasuk umat Islam, dengan memberikan peruntukan yang jauh lebih banyak daripada Koh Sukun. Ya. Koh Sukun pun Cina, ya. Dan kita pun telah meletakkan, tuan-tuan, garis ini di depan tuan-tuan. Kemenangan nanti malam ini menang, ini kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dikata oleh Hadi Hawang, dikata oleh Lim Guan Eng. Hari ini kita menang, insya-Allah anak kita, anak perempuan, ya, yang tengah tunggu SPM ini, ya, bulan 3 ini, memikir maka bagaimana anak kita nak sekolah ini, belanjanya macam mana. Kami menjanjikan lepas pilihan raya ini anak puan-puan akan masuk universiti dengan percuma. Janji lagi tuan-tuan bilang, ya, tak habis-habis janji. Janji ini, tuan-tuan, bukan kata-kata di mulut yang tidak dirakamkan, ditulis hitam putih. Jadi itu azam kami, dan kita Malaysia berkemampuan untuk memberikan pendidikan percuma. Itu antara janji yang besar. Malam ini kita menang dalam pilihan raya. Kerajaan yang baru memang mampu dan boleh membantu kita mengumumkan harga minyak di pam-pam petrol akan diturunkan untuk membantu kita hidup lebih selesa. Janji lagi, janji yang telah kami kira sangat munasabah. Sangat munasabah. Ya. Kita sudah menjanjikan bahawa anak-anak muda kita yang style baru kerja, ingin berkereta yang lebih berjenama sedikit, menang saja selepas pilihan raya ini, harga kereta akan turun. Jadi jangan beli sekarang, tunggu 3 bulan lagi, tuan-tuan. Apa ini? Jangan berhenti. Nah, saya rasa itu sumbangan saya untuk kawan-kawan kita di Batu Sapi, di Sandakan, dan juga rakan-rakan di sekitarnya. Kami dalam PAS amat berbesar hati, ya, atas sokongan ini. Dulu kalau kami datang ke Sabah tak macam ini, tuan-tuan. Ya, kami saja dengan kereta-kereta, dengan pokok-pokok yang mendengar. Hari ini orang yang datang. Dan ini satu penghargaan, satu semacam penerimaan terhadap perjuangan kami ini. Jadi kami sangat bersyukur. Kalau ada kelemahan-kelemahan kami, tegurlah. Tegur, jangan tak tegur, jangan biarkan. Macam kita buat dengan UMNO, kita biar-biar dia makin melampau sampai dia ingat dia raja segala-galanya. Jangan biarkan kami begitu. Kami ucap terima kasih. InsyaAllah kita bertemu dalam suasana yang lebih baik pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saya terima kasih di atas kehadiran saudara-saudara untuk mendengar ceramah yang akan kami berikan, supaya ianya merangsang saudara-saudara untuk menyelamatkan negeri Sabah yang kita sayang ini, supaya negeri ini menjadi tapak untuk kita menyatukan rakyat Sabah, dan seterusnya rakyat Sabah akan hidup aman damai di bawah kerajaan baru, kerajaan Pakatan Rakyat. Itu adalah hajat kami, insyaAllah. Saudara-saudara, saya bacakan tadi satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Ma'idah ayat nombor 8, yang mana saudara-saudara kami ingin mencadangkan kepada rakyat Sabah dan bersama-sama dengan rakyat Semenanjung, supaya perancangan ataupun landscape politik Malaysia yang akan datang ini adalah politik yang tidak berteraskan perkauman. 55 tahun kita di bawah UMNO Barisan Nasional, 49 tahun selepas kemerdekaan di negeri Sabah dan Sarawak ini.
masih lagi kita dihantui dengan semangat perkauman. UMNO, saudara-saudara, mereka hanya boleh hidup hayat mereka panjang sebab mereka mainkan semangat perkauman ketuanan Melayu. Bila mereka buat begitu, maka dia akan menjadikan seluruh dasar-dasar berkisar di atas perkauman, yang menyebabkan hari ini ada kaum-kaum yang telah dianaktirikan, didiskriminasikan, yang menyebabkan ketidakadilan. Dalam ayat itu Allah menyeru supaya kita berlaku adil, sebab keadilan ini rapat dengan ketakwaan. Saudara-saudara, bayangkan sebuah sekolah disandarkan nama As-Salam, 800 murid-murid. Satu murid bayar RM140, RM150 sebulan. Anak-anaknya daripada kampung lompat meluas, yang kerjanya hari-hari pukul 3-4 pagi mengambil air laut, dijual 50 sen satu baldi. Ini Sabah selepas 49 tahun merdeka 1963. Masih ada lagi suasana sedemikian. Tidak ada bantuan daripada MAIS, tidak ada bantuan daripada JAIS, tapi sekolah itu dibiarkan. Hanya memohon daripada kerajaan Sabah 5 ekar tanah untuk dimajukan bagi sekolah As-Salam. Tapi ketua menterinya tidak langsung menunjukkan dia mau membantu sekolah-sekolah tersebut bagi menyemarakkan ajaran Islam, menyemarakkan penyatuan di antara rakyat dan kaum-kaum di Sabah ini. So bayangkan, inilah suasana yang ada hari ini. Kami saudara-saudara Pakatan Rakyat Negeri Perak, selepas diberi mandat oleh rakyat negeri Perak kerana mereka berani berubah. Asalnya mereka takut berubah sebab ugutan daripada UMNO Barisan Nasional, tapi oleh kerana kami pergi berjumpa dengan rakyat Perak, pimpinan PAS, DAP Keadilan hari-hari berjumpa, maka mereka berani membuat perubahan. Mereka pertama kali tolak Barisan Nasional, tolak UMNO, dan kita ada Pakatan Rakyat Negeri Perak. Kita bagi saudara-saudara semua sekolah-sekolah Cina yang swasta yang tidak mendapat bantuan daripada kerajaan persekutuan, kita bagi mereka tanah 1000 hektar untuk 9 sekolah swasta Cina. Saya heran bila saya dengar cerita sekolah As-Salam ini 100 yang ada 800 murid-murid hanya memohon 5 ekar tanah untuk dijadikan tapak persekolahan. Hari ini sekolah itu terpaksa bayar 12,000 sebulan sewa kepada Bostik. Yang dahulunya mereka hanya bayar sewa 3,000, tapi kerajaan negeri Sabah paksa mereka berubah tempat dan memberi syarat, kalau kami nak teruskan lesen untuk kamu membuat sekolah ini, maka kamu kena berubah bangunan dan sewa 12,000 sebulan. So bayangkan kesaliman yang dibenarkan oleh kerajaan negeri ini, yang mereka boleh bantu tapi mereka tidak bantu. Itu bagi sekolah Cina swasta di Perak, kami beri mereka 1000 hektar tanah untuk mereka majukan dan bangunkan institusi pendidikan sekolah di Perak. Bagi sekolah agama rakyat negeri Perak yang tidak ada masa bantuan daripada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Perak 3 itu, kita juga berikan sama rata 26 buah sekolah agama rakyat di negeri Perak swasta. Kita beri juga 1000 hektar saudara-saudara kepada sekolah agama rakyat supaya mereka boleh majukan sekolah tersebut, mendapat hasil daripada tanahnya, dan mereka boleh membuat operasi yang elok bagi pentadbiran sekolah mereka. Yang ini kita buat kerana ini adalah pentadbiran kerajaan negeri. Saya berasa pelik kenapa Musa Aman tidak mau membuat sedemikian dan diberikan macam-macam alasan menyatakan dia tidak boleh buat sedemikian, sedangkan kuasa di tangan dia. Jadi saya nak minta supaya bila kita ubah kerajaan ini, kita jadikan dia, kita tabalkan seorang ketua menteri daripada Pakatan Rakyat. InsyaAllah dia akan bantu rakyat-rakyat Sabah mana yang tidak ada tanah untuk institusi pendidikan, kita bantu mereka. Sudah 6 orang tadi telah pun memberikan segala persoalan-persoalan yang diketengahkan kepada saudara-saudara semua. Dan yang terakhir, Datuk Seri Niza atas pengalaman beliau mengapalai kerajaan sebuah negeri di Perak selama 11 bulan, yang cukup menggambarkan bagaimana kejahatan dan kebobrokan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi mesej yang disampaikan oleh rakan-rakan 6 orang tadi ialah untuk kita tukar kerajaan Barisan Nasional kali ini kepada Pakatan Rakyat. Susah ke mau tukar kerajaan? Susah kan tukar kerajaan? Ini kadang-kadang kita merasai, sebab kalau senang, saya percaya bahawa sudah lama tukar di negeri Sabah ni.
Sebab itu orang Sabah harus berikan satu jawapan yang cukup ikhlas, bahawa mereka bersedia untuk kali ini untuk menukar kerajaan daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat. Paling simple saya katakan bahawa nak tukar kerajaan ini bukan satu benda yang sukar, ya. Tukar kerajaan macam tukar baju. Jadi jangan kita jadikan, kita simpan kerajaan yang busuk ini seperti mana kita simpan seluar dalam yang kita pakai hari-hari, yang sukar untuk kita tukar. Kita mesti jadikan bahawa kerajaan yang busuk ini seperti mana baju yang busuk kita mesti buang. Baju yang kotor kita mesti buang. Kerajaan yang busuk kita mesti buang. Kerajaan yang kotor kita mesti buang. Kerajaan yang rasuah, yang korup, yang zalim, yang merampas hak rakyat kita mesti buang. Daripada negara kita. Sudah sekian lama kita dapat melihat bagaimana mereka mengambil kesempatan atas kebaikan rakyat. Saya kata rakyat Malaysia ni cukup baik, berbudi bahasa, sukar nak tukar kerajaan 55 tahun lebih, nak tukar kerajaan federal, kerajaan pusat ni sukar. Maknanya kenapa? Kerana kebaikan. Mereka rakus, mereka merompak hak rakyat. Kerana apa? Kerana mereka menganggap rakyat ini baik. Kita rompak pun tak apa, senyum dia, senyum sampai telinga. Kita rampas tanah dia pun tak apa, kita usir dia keluar tak apa. Kita rompak wang negara 250 juta untuk pemimpin UMNO, ketua wanita UMNO tak apa. Habis kekayaan negeri Sabah ini dibolot dengan balak dan sebagainya tak apa. Kerana kebaikan rakyat, inilah saya katakan bahawa kerana kebaikan rakyat begitu baik. Rakyat begitu baik. Ikhlas saya katakan, saya tabik kepada rakyat Malaysia. Malaysia memiliki rakyat yang cukup baik, tetapi kita tidak boleh selamanya dengan kebaikan kita ini, kerana kebaikan kita itu sebenarnya mengizin satu kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin negara kita. Bukan sekarang mereka takutkan kita untuk buat perubahan. Apa kata Tuan Dr. Mahathir? Jangan bereksperimen untuk tukar kerajaan. Najib kata jangan cuba-cuba tukar kerajaan, jangan gadaikan masa depan negara. Kita bukan nak gadai masa depan negara. Negara sudah tergadai, kita nak tebus gadai. Ini kita punya kuasa ada di tangan kita. Sebab itu saya katakan bahawa mereka cuba menakutkan kita bahawa kononnya kalau buat perubahan kerajaan, mundur, negara kita akan mundur. Negara-negara luar yang tukar kerajaan, adakah mereka mundur? Indonesia tukar kerajaan, tukar presiden, adakah mereka mundur? Hari ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia meluncur jauh meninggalkan negara Malaysia yang 55 tahun kita tak pernah tukar kerajaan, tetapi Indonesia sudah tukar kerajaan berkali-kali, sudah tukar presiden berkali-kali.